Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni kita nak berundur berjuta tahun yang dahulu dan kita nak membincangkan berkenaan dengan dinosaur. Kita nak membincangkan adakah T-Rex ataupun raptor ataupun semua keluarga-keluarganya yang terdekat actually mempunyai bulu. Apa kajian yang terbaru cakap berkenaan dengan perkara ni, dan adakah cerita Jurassic Park ataupun cerita Jurassic World yang baru je keluar ni tepat dari sudut fakta sains. Okey, so kalau kita nak membincangkan berkenaan dengan fosil rekod ni, kita taklah merujuk pada bidang sejarah secara spesifik. Kita akan rujuk pada bidang paleontologi. Okey, seperti mana bidang sejarah? Okey, kita akan berubah dan berevolusi daripada semasa ke semasa hasil daripada kajian-kajian yang terbaru. Macam itulah juga bidang paleontologi ni berevolusi dan berkembang daripada semasa ke semasa sesuai daripada penemuan-penemuan baru. Maknanya dia satu proses yang sentiasa berkembang daripada semasa ke semasa. Boleh jadi 50 tahun yang lepas kita faham lain, 10 tahun kemudian kita faham lain. Boleh jadi 10 tahun yang lepas kita faham lain, apa yang kita faham pada hari ini adalah berbeza dan lain. Okey, so kita nak bercakap berkenaan dinosaur ni, of course lah kita kena go through berkenaan dengan cara penemuan fosil dia sendiri. Aku senang cakap simple macam ni lah. Sangat-sangat susah nak dapatkan fosil. Sebab dinosaur tu, kalau korang nak dapatkan fosil dia, dinosaur tersebut daripada zaman dahulu, jutaan tahun dahulu, dia kena mati di tempat yang betul, pada masa yang betul, di tanah yang betul, mineral yang ada pun kena betul, dan tanah yang kambus dia, sedimentation yang ada ke atas dia pun kena betul juga, menghasilkan pressure yang betul, temperature yang betul, dan bila dia naik balik ke permukaan melalui hakisan dan sebagainya pun kena betul juga. Ini menjadikan cara nak dapatkan fosil tu sangat-sangatlah susah. Dan kalau korang dapat sekalipun, biasanya tak complete lah. Boleh jadi hanya 10% sahaja daripada dinosaur yang dah mati tersebut. Sebab itulah fosil ni adalah satu bahan dapatan arkeologi yang sangat-sangat bernilai dan sangat-sangat sukar nak dijumpai. Sebab itulah korang tak boleh nak pergi ambil je cangkul, pergi belakang rumah korang, lepas tu gali terus dapat fosil. Tak, bukan macam tu. It's not as simple as that lah. Okay, so bila mereka dah pun dapat tulang-tulang tersebut, biasanya tak pun penuh, mereka akan masukkan ke dalam komputer, buat 3D scan. Dia akan tengok ketempatan tulang tersebut, kedudukan dia, bentuk tulang tersebut. Dari situlah mereka boleh bentuk muscle terhadap dinosaur tersebut. Tak cukup dengan tu, mereka boleh juga tengok pada ancestor mereka yang terdekat. Contoh katalah satu hari nanti kita dapati harimau, okey, harimau pupus. So macam mana kita nak tahu rupa bentuk harimau yang ada tu? So kalau kita dapati yang bentuk kucing yang ada lebih kurang je dengan bentuk harimau, so mereka boleh conclude yang kemungkinan besar harimau yang ada pada zaman silam tu bentuk dia lebih kurang sama macam kucing. Sebab orang tengok dari sudut bentuk, dari sudut rangka, dari sudut tulang, semuanya sama. So macam itulah cara penggunaan taksonomi, macam mana saintis membentuk reka bentuk dinosaur yang hasil daripada tulang-tulang yang ada. Dengan perkembangan yang terbaru dalam bidang DNA dan bidang genetik, kita dah pun boleh menganggarkan macam mana genes ataupun DNA dinosaur tersebut, dan kita boleh bandingkan dengan taksonomi ataupun keluarga-keluarganya yang terdekat. So dari sinilah kita dapati yang T-Rex dan juga raptor sebenarnya lebih dekat dengan burung ataupun ayam berbanding dengan reptiles seperti buaya dan sebagainya. So giant lizard yang digambarkan dalam T-Rex sebenarnya mungkin boleh jadi hanyalah seekor ayam gergasi. So dari situlah mereka mendapat konklusi awal terhadap kajian tersebut. Okey, so apa yang menariknya berkenaan dengan ayam ataupun burung? Diorang ada feather dan diorang biasanya colourful, berwarna-warni. Jadi membuatkan satu persoalan timbul dalam kalangan saintis, adakah T-Rex ataupun raptor ataupun keluarga-keluarga mereka yang terdekat actually mempunyai bulu dan juga berwarna-warni? Actually kalau kita nak dapatkan fosil bulu tu sendiri sebenarnya actually sangat-sangatlah susah. Sebab actually bulu ni terbentuk daripada protein, dan protein biasanya denatured sebelum sempat difossilize. Tapi ada satu fosil yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat bernilai dari sudut sejarah, iaitu Archaeopteryx yang digali pada tahun 1861 di Jerman. So dari sinilah kita dapati yang actually burung ataupun binatang pada zaman dahulu dah pun mempunyai bulu pelepah yang ada. Yang ini pun dah memang dikonfirmkan.
Okey, dan mereka dapati yang Archaeopteryx ni sebenarnya bentuk dia memang tak ubah macam Velociraptor. Korang boleh tengok dia punya ada gigi tajam, kuku tajam, dia punya ekor tu pun panjang sama macam dinosaur. Seolah-olah Archaeopteryx ni actually sebiji macam Velociraptor. Apa yang membezakan mereka hanyalah saiz saja. Hasil penemuan fosil-fosil yang terbaru kita dapati yang actually hujahnya agak kuat lah. Kita ada yang terbaru sekali ialah Sinosauropteryx. Dia saiz dia lebih kurang macam ayam tapi dia comel. Tapi dia dah pun nampak yang kat sini dia dah pun mempunyai bulu. Tapi bulu dia bukanlah bulu dalam bentuk feather tapi bulu saja. Kat sinilah kita panggil sebagai proto-feather ataupun awalan pada bulu-bulu tersebut. Dan apa yang menariknya, saintis dah pun boleh buat kajian perkara ini dari sudut cellular level dan diorang dah pun boleh tengok ada tak organel yang produce pigment dekat dalam dinosaur tersebut. Sekaligus diorang bukan sahaja boleh teka yang diorang ada bulu, bahkan boleh teka warna bulu tersebut sendiri. So diorang boleh teka adakah dinosaur tersebut warna merah ke, warna biru ke, warna putih ke, warna hitam ke dan sebagainya. So ini mengembangkan lagi dan menguatkan lagi teori bahawa yang raptor dan juga T-Rex ni actually mempunyai bulu. Okey, macam aku cakap, antara cara terbaik kita nak tengok fosil dan nak bina bentuk tubuh badan dia ialah dengan bandingkan dengan keluarganya yang terdekat seperti mana kita tengok kucing dan juga harimau. Okey, macam itulah juga kalau kita nak tengok dengan Velociraptor ni, kita ada fosil yang sangat-sangat dekat dengan dia, dinamakan sebagai Chen Yuanlong, dijumpai di China. Nama pun Cina dah kan. Okey, dan Chen Yuanlong ni dari sudut genetiknya sangat-sangatlah dekat dengan Velociraptor, membuatkan saintis fikir yang memang kemungkinan besar raptor yang jadi hero dalam cerita Jurassic World tu actually sebenarnya mempunyai bulu. Okey, macam mana pula dengan T-Rex? T-Rex kita ada satu keluarga dia yang terdekat, kita nama sebagai Yutyrannus. Dan Yutyrannus ni dijumpai di China juga. Dan Yutyrannus ni mempunyai bulu. So membuatkan ada kemungkinan besar T-Rex juga mempunyai bulu. Okey, kalau korang lah peminat T-Rex dan juga peminat raptor dan peminat Jurassic Park dan korang rasa sangat-sangatlah tak selesa dengan penemuan ataupun kajian yang terbaru ini, aku nak bagi satu counter argument lah. Okey, sebab ada satu hasil kajian yang mereka kaji skin yang terdapat dekat T-Rex tu sendiri. Mereka berdapati yang actually bentuk T-Rex tu lebih more to scaly instead of feathery. So maksudnya dia bersisik lah. So sebiji macam yang ada dekat dalam Jurassic Park tu. Dia bukanlah macam ayam gergasi. Tapi dia still conflicting evidence lah. Maknanya kita perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mengesahkan perkara tersebut. Dan it is more than that. Okay, sains ni adalah satu proses, satu kajian perkembangan ilmu yang perlahan, yang slow. Saintis kena banyak berdebat antara satu sama lain, banyak lagi kaji, banyak lagi gali hasil-hasil fosil yang terbaru untuk kita mengesahkan satu-satu statement tersebut. So macam kita ada gajah dan juga mammoths. Okay, gajah ni kita tengok yang gajah yang ada dekat India, dekat Thailand, dekat Malaysia tak ada pun bulu. Tapi macam mana mammoths yang sangat-sangat dekat genetiknya dengan gajah ni, mammoths ni pula ada bulu. So it's not as clear cut as we can say lah. Maksudnya it is still a grey area dan kita perlukan lagi kajian-kajian lanjut untuk mengesahkannya. Dan aku faham lah kalau Jurassic Park tak nak ubah dia punya filem tersebut, sebab yelah Jurassic Park ni franchise dia besar kan, dia ada peminat yang berjuta-juta dekat seluruh dunia dan expectation terhadap filem tersebut tu pun sangat-sangatlah tinggi. Aku faham, tapi aku nak puji satu filem iaitu Ice Age 5. Okey, yang ni dah pun tampilkan satu dinosaur yang memang sebiji macam raptor yang berwarna-warni dan berbulu. Dan aku rasa ini antara satu cara yang baik sebab filem, science fiction sepatutnya jadi satu medium untuk memperkenalkan idea tersebut kepada orang awam. Sains ni dia bukanlah statik, dia sentiasa berkembang daripada semasa ke semasa dan kita tak boleh stick dengan satu pandangan just because kita suka je dengan pandangan tersebut. Actually sains ni sentiasa berubah dan kita kena sedia untuk merubah pandangan kita sekiranya banyak evidence yang mengatakan dan membuktikan bahawa pandangan tersebut salah. Okey, so apa kesimpulannya kat sini? Okey, kalau aku nak simpulkanlah hasil kajian yang terkini, kita boleh simpulkan yang kemungkinan besar Velociraptor ni memang mempunyai bulu. Okey, macam T-Rex ni pula dia masih lagi 50-50. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena gali lebih banyak lagi fosil-fosil dan kita kena buat kajian lebih banyak dan lebih lanjut lagi. Cuma aku nak tutup dengan satu teka-teki lah. Kalaulah betul yang kita dapati yang T-Rex ni betul-betul mempunyai feather dan ini berwarna-warni sama macam ayam, sebiji macam ayam. Korang rasa ianya lagi seram ke ataupun lagi comel?